Assalamualaikum. Apa khabar anda? Sorry. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okey. So, apakah yang terjadi dengan pergerakan gold semalam? Seperti yang dijangkakan, ada dua kemungkinan ataupun ada dua what if di mana jika price berjaya membuat kenaikan ke atas, ianya perlulah break body di kotak yang berada di atas dan seterusnya berkemungkinan besar kita akan melihat price akan terus membuat all time high yang baru. Tetapi apa yang terjadi, price hanya meninggalkan shadow saja di atas ini daripada kenaikan yang terjadi di bawah ini dan seterusnya membuat penurunan. Dia tidak berjaya pun meninggalkan ataupun dia tidak berjaya break body di atas. Seterusnya teruslah dia membuat penurunan ke bawah sehingga ke area to monitor kita yang berada di bawah. Begitu. So, apa yang kita akan jangkakan selepas ini, berkemungkinan besar akan ada kenaikan ataupun penurunan. Ini yang saya akan kongsikan dengan anda sebentar lagi. So, sebelum itu, jika anda masih belum subscribe kepada channel saya, silalah subscribe sekarang. Jika anda rasakan video saya ini bermanfaat, silalah like dan share kepada kawan-kawan semua. So, kepada kawan-kawan yang masih belum subscribe, anda galakkan pula mereka untuk subscribe. Sebab apa? Sebab apa yang saya kongsikan hari ini berdasarkan apa yang saya lihat dan juga daripada apa yang saya belajar. So, saya kongsikan dengan anda semua, mungkin menjadi manfaat kepada anda. Dalam masa yang sama, jika anda rasakan, kenapa pergerakan dia sebegini? Sepatutnya begini. Dan anda boleh berkongsi pendapat anda di dalam ruangan komen. InsyaAllah kita akan berborak dan juga kita akan bertukar-tukar ilmu. At least saya pun dapat belajar daripada anda. Begitu. Alright. Okay. So, sebelum itu saya akan buang dulu semua area-area yang berada di sini supaya tak perlulah kita nak tengok lagi sebab nampaknya seperti price dah touch semua level yang ada ni, dah terjadi ni. So, dah tak ada masa dah dia nak pergi. So, yang level ini pun saya boleh buang sebab dia dah touch dan level ini juga saya akan buang sebab dia dah touch. Bermaksud apakah yang akan terjadi sekarang. Begitu. So, sebelum ini jika saya jangkakan pergerakan membuat pergerakan terjadi dalam bentuk triangle, tetapi nampaknya seperti pergerakan tidak mahu bergerak dalam triangle. Ada kemungkinan apa yang saya dapat lihat, pergerakan hanyalah bergerak seperti biasa, iaitu dalam pergerakan A, B dan seterusnya, mungkin akan membuat C. Cuma sekarang apakah yang akan terjadi? Jika kita lihat daripada sudut pergerakan yang pertama, dia bergerak dalam pergerakan sedemikian, iaitu ada 5 pergerakan dan seterusnya membuat 3 pergerakan ke atas, dan sekarang kita mungkin akan melihat terjadinya 5 pergerakan lagi ke bawah. Sebab tu saya jangkakan akan ada penurunan. Tetapi apa yang saya akan buat adalah kita akan melihat daripada sudut storyline dahulu supaya kita dapat jangkakan ke manakah pergerakan seterusnya untuk gold. So, di sini kita akan tandakan first left resistance kita yang pertama, iaitu berada hanya tak jauh pun daripada atas ni, dan seterusnya di manakah first left kita yang kedua. Of course, first left kita yang kedua dah terlepas, dah break dah pun di sini. Saya tak boleh ambil yang ini disebabkan ianya tak seperti bucuk-bucuk macam begitu, dan saya akan tandakan first left kita di sini. Walaupun nampak seperti biar betul ni Cik Apple, tapi tak apa, kita perlu melihat ke manakah ataupun di manakah first left kita yang berada berdekatan. Anda perlu faham yang itu. Kalau kita lihat di sini tiada first left, dia dah break first left dia sendiri. Bermaksud sekarang current market price sedang menuju ke level bawah yang berada di sini. Dan seterusnya kita juga perlu melihat pada time frame yang lebih kecil supaya kita dapat precisekan lagi kita punya pergerakan ataupun kita punya storyline ini. Ni saya tandakan dia punya, kita bagi chance lah, at least dia ada dalam cerita kita. Begitu, betul tak? Okay, so sekarang saya akan melihat pula daripada sudut candle, dan di sini price membuat
touch di level yang ini dan seterusnya membuat kenaikan. Kenapa dia membuat kenaikan? Mungkin disebabkan adanya level-level yang berada berdekatan di sini sehingga membuatkan dia patah balik. So apa yang kita boleh cakap adalah ianya terjadi breakout, dan terjadinya breakout, selepas breakout dia membuat pullback. So dalam keadaan sekarang ini, apa yang saya dapat lihat, gold bergerak dalam keadaan pullback dan seterusnya berkemungkinan besar akan membuat penurunan sehingga ke kotak yang berada di bawah. Apa yang kita perlu lihat sekarang, kita perlu tukar kepada time frame lebih kecil. Saya padamkan yang ini dulu sebab tak cantik pun. Okey, yang ini adalah level breakout tadi. Saya akan tandakan level breakout walaupun dia dah touch balik ke atas, tetapi tak apa, at least kita nampak level breakout yang ada berdekatan ataupun di mana-mana lah kita nampak. So at least kita boleh membuat penceritaan dari situ. Seperti biasa, saya akan tukar kepada line dan di sini kita dapat melihat kita punya first left berada di sini. Sekarang ni untuk pukul 4.25 ni, first left kita berada di sini untuk 1 hour dan seterusnya kita punya support left kita adalah di sini. Tapi dia dekat, so saya akan ambil terus sampai sini. Lebih senang. Betul tak? Lebih senang supaya tak peninglah kepala kita nanti. So dalam masa yang sama di sini juga ada level breakout. Okey, ada level breakout. So kita akan tandakan level breakout ini supaya mungkin dia menjadi penceritaan kita nanti. Tapi tak apalah, kita lihat dulu mungkin fresh ataupun tidak fresh. Dan seterusnya kita akan tukar kepada candle dan apa yang kita dapat lihat, price nampaknya nampak macam tak fresh lah. Tapi tak apa, saya tandakan dahulu. Sekarang apa yang kita nampak, current market price sedang membuat kenaikan disebabkan dia touch level yang berada di bawah ini. Nampak tak? Dia touch ni. So kalau saya nak cantikkan, saya buat begini, tarik daripada body sampai ke shadow dia. So apa yang kita nampak sekarang, price touch level yang berada di bawah dan sekarang mungkin membuat pullback. Mungkin dia membuat pullback. So apa yang saya katakan ni adalah ini mungkin pullback dan seterusnya akan ada penurunan lagi. Ini antara berkemungkinan besar. Jika price tidak respect level break ini, mungkin dia akan naik sampai level yang atas ni dan seterusnya akan membuat penurunan ke bawah. So ini antara pergerakan menggunakan storyline yang saya nampak. At least kita dah ada pergerakan. Okey, yang pertama kita dah nampak dah. Okey, berkemungkinan besar dia akan membuat penurunan lagi. Tak apa. At least kita dah nampak dah daripada sudut pergerakan. Okey, so sekarang apa yang saya akan buat? Kita akan melihat pula daripada sudut pergerakan Elliott Wave. So kalau kita melihat daripada pergerakan yang terjadi sekarang di time frame daily, kita dah nampak dah adanya momentum. Tiada satu pun candle yang berwarna hijau di sini. Dia membuat penurunan, dia tinggalkan shadow. Buat penurunan, dia tinggalkan shadow. Semua shadow saja. Tak ada yang hijau, semua merah. Tak ada candle hijau langsung. Semuanya merah. Tapi tak apalah, kita akan lihat daripada sudut pergerakan ke manakah ataupun dengan menggunakan Elliott Wave ke manakah pergerakan boleh pergi. So pertama sekali apa yang kita akan lihat adalah terjadinya level break di sini. Okey. So, tadi kan kita ada level break. Dalam masa yang sama di sini kita dapat melihat terjadinya level break dan dia membuat momentum ke bawah. Bermaksud apa yang kita boleh jangkakan untuk hari ini, berkemungkinan besar price membuat kenaikan sekadar untuk retracement sahaja. Okay, itu yang pertama. Itu yang kita dapat lihat. So daripada sudut pergerakan yang seterusnya, dari kesan daripada break ini, apa yang saya dapat rumuskan, akan terjadinya pullback. Okay, tapi sampai level manakah pullback ini boleh pergi? Itu yang paling penting. Sebab kita punya main ialah masih ada penurunan. Paling mudah sekali. Kita punya pergerakan masih menjangkakan akan ada penurunan. So, first kali apa yang saya akan lihat adalah daripada sudut pergerakan yang current ini. Lebih mudah untuk kita melihat apakah yang akan terjadi disebabkan adanya pergerakan current. Okay. So current dia mana? So saya beritahu yang ini adalah pergerakan current dia. Okay. So kita akan cari level yang ini. Apakah yang terjadi di sini? Kalau tak nak cari di sini, current dia adalah yang di sinilah. Dia lebih mudah. Tapi saya katakan kenapa di sini? Sebab di sinilah yang memulakan pergerakan menurun ke bawah. Okay. Bukan di sebelah dia.
walaupun sama lah, tak kisah pun. Bukannya ini memulakan penurunan, tapi ini yang memulakan penurunan, di mana dia membuat penurunan, seterusnya dia membuat pullback dan terus dia membuat break. So ini akan menjadi, ini apa? Ini adalah lower high. Ini membuat lower low yang baru. So lower low yang baru ini, in order untuk dia turun lagi, dia perlu break lower low seterusnya. Betul tak? So, sebelumnya seterusnya pula. Minta maaf, okey. Petang ni dah makan kenyang-kenyang, tiba dah macam tung tung ting tung. Okey, tapi tak apa. So sekarang apa yang kita boleh buat adalah kita akan melihat daripada sudut pergerakan yang terakhir, iaitu saya akan gunakan pertama sekali saya akan gunakan Fibo extension. Saya akan tarik sampai level sini dan melihat kepada pergerakan yang terjadi sekarang. So apa yang saya boleh katakan, ini berkemungkinan price sudah membuat penurunan untuk wave 1, 2 dan 3, seterusnya membuat 4 dan akan terjadi wave 5, iaitu pergerakan untuk C. Mungkin ada yang blur-blur lagi, tapi tak apa. Kalau anda masih tidak faham, tidak mengapa, sebab nanti bila saya mengadakan kelas Simplify Alert Wave, saya akan ajar anda semua bagaimana untuk melihat pergerakan supaya lebih mudah untuk anda identify apakah yang terjadi. So daripada situ nanti kita baru nampak, oh dia bergerak begitu rupanya. So pertama sekali, apa yang kalau saya nak tandakan lah, paling kurang-kurang pun saya nak tandakan, saya ambil je daripada sini dan seterusnya dia buat swing di sini, betul tak? So dia masuk ke level 1.618. So apa yang kita dapat lihat, terjadinya 3 penurunan sekarang, betul tak? Bermaksud akan ada wave 4 dan seterusnya wave 5. So apa yang saya akan tandakan adalah gunakan Fibo retracement, tarik daripada 2 ni sampailah ke 3 ini, dan kita akan mencari antara 2 level. Berkemungkinan besar 0.236, tapi nampaknya 0.236 pun dia dah touch, tapi apa-apa pun boleh jadi. Tapi so apa yang saya nak cerita, saya akan tandakan 0.382. Bila dah mengomel seseorang ni, ini tak seronok ni, mulalah cakap tak apa-apa. Begitu. So saya akan mengambil 2 level dahulu, iaitu 0.382 dan juga 0.50, di mana saya jangkakan akan terjadinya pullback sehingga ke level ini. Tetapi apa yang terjadi di sini juga, kita perlu melihat kepada 0.382, 0.236. Sebab 0.236 juga dianya boleh dijadikan sebagai area untuk wave 4. Jangan lupa. So bila dah jadi breakout, price dah membuat pullback, mungkin dia tak boleh nak naik lagi. Mungkin hanya penurunan sehingga ke mungkin dia akan membuat kenaikan sehingga ke 0.36 ni sahaja. Bermaksud sekarang ini ada kemungkinan price boleh membuat penurunan lagi. So apa yang kita akan buat, kita akan tukar pula kepada target lebih kecil untuk melihat apakah yang terjadi. Okey. So sekarang kita nampak, kita ambil dahulu pergerakan, iaitu yang ini adalah A, seterusnya membuat B dan akan ada C. So apa yang saya akan buat supaya mudah untuk kita melihat ke manakah pergerakan seterusnya untuk wave C, tapi dalam bentuk pullback, jangan lupa, dalam bentuk pullback, dalam pergerakan correction. Dia memang bergerak correction dalam time frame yang besar, tetapi dia punya momentum atau impulse sebenarnya sekarang ke bawah, dan pergerakan ke atas hanyalah sekadar correction sahaja. Jangan lupa, ni mungkin anda akan blur-blur sikit, tapi tak apa, at least kita nak tandakan area to monitor kita. Okey, tadi saya gunakan Fibo retracement dan seterusnya kita ada 2 level, iaitu 0.382 dan juga 0.50. Sekarang saya akan gunakan Fibo expansion, tarik daripada wave 3 ini. Kita nak melihat apa yang terjadi. So daripada bawah ini saya akan tarik sampai ke atas dan seterusnya saya akan matikan di sini. Saya akan mencari 1.236 ataupun level 1 untuk saya jadikan area to monitor. So yang pertama saya dapat lihat di sini adanya Fibo 1. Yang ini saya akan gunakan tag sebab saya tak nak masukkan area to monitor, nanti anda akan jadi blur. Okey, dan juga di sini saya akan tandakan area 1.236, iaitu di sini. Salah. Saya akan tarik yang ini. Saya akan tandakan pula yang ini sebagai 1.236. So bila kita dah ada 2 level ini, nanti lebih mudah untuk kita jangkakan ke manakah price boleh membuat kenaikan. So apa yang saya boleh ceritakan di sini, untuk level Fibo expansion ataupun retracement, pertama sekali yang ini adalah 0.382 berada berdekatan dengan area 1. 0.50 berada di area 1.236. So sekarang
apa yang saya akan tunjukkan kepada anda, kita dah ada 4 area tau. 4 area yang kita boleh monitor. So, kalau saya tukar kepada line, di sini kita dapat melihat ada level yang break lah. Break paling dekat ialah di sini. Selari dengan 1.236. Nampak tak? Walaupun dia tak fresh, tapi at least dia berada di kawasan itu. Tapi dalam masa yang sama, di sini pun kita ada satu level yang selari dengan level area to monitor kita. So, kalau saya tukar kepada candle, manakah yang lebih legit? Yang ini saya tak boleh pakai sebab dah tak fresh, saya akan buang. Cup. So, ini saya boleh pakai sebab fresh. Nampak ni? So, bila kita dalam pergerakan yang fresh ini, bermaksud saya menjangkakan price boleh membuat kenaikan sehingga ke level 1.236 ataupun di price 2634 ni lah. Begitu. So, saya menjangkakan price boleh membuat kenaikan untuk melengkapkan pergerakan wave 4 tadi ni, dan seterusnya kita akan melihat price boleh membuat penurunan untuk wave yang terakhir, iaitu wave 5. So, apa yang saya nampak ada berkemungkinan pergerakan akan terjadi begini, dan seterusnya akan membuat penurunan untuk ke kotak kuning yang berada di sini, dan juga level break yang berada juga di kawasan yang sama, dan ianya mewakili wave 5. Lebih mudah begitu, betul tak? So, kita dah ada zone. Kita dah nampak mungkin dia boleh membuat kenaikan sebelum membuat penurunan. Dalam masa yang sama juga di situ adanya level breakout, di mana kita akan ambil kira dia sebagai pullback sekarang ni. Benda-benda ini semuanya berkaitan. Kira pula dari sudut Elliott wave, sampai kat level yang berdekatan juga. So, apa yang kita boleh buat? Inilah yang kita akan tandakan, dan seterusnya kita akan menunggu. Jika betul price akan membuat kenaikan ke atas, jika anda nak buy sekarang lah, anda jenis yang tak sabar nak buy, saya boleh katakan TAYOR, trade at your own risk. Tayo lah begitu. Okay, sebab bagi saya berkemungkinan besar dia naik sampai ke kotak yang ini saja, dan seterusnya membuat penurunan pun boleh juga, tak ada masalah. Dia boleh jadi apa-apa. Tapi apa yang saya dapat lihat daripada sudut penceritaan, kotak ini perlu ditembus untuk dia membuat kenaikan ke atas. Tetapi jika dia tidak berjaya tembus, berkemungkinan akan membuat penurunan seterusnya ke bawah. Tetapi daripada sudut pergerakan Elliott wave, daripada sudut pergerakan breakout, saya melihat kepada wave 4 berada di level 1.236, di mana price akan membuat kenaikan sehingga ke atas ini, dan seterusnya akan membuat penurunan ke bawah. So, ini di antara pergerakan yang saya dapat lihat, yang saya kongsikan daripada sudut storyline dan juga daripada sudut pengiraan Elliott wave, supaya anda lebih nampak, at least anda ada option untuk menjangkakan apakah yang terjadi. Dalam masa yang sama, jika ada confirmation anda sendiri, mungkin anda boleh masuk entry. Itu terpulang kepada anda. Confirmation saya mungkin berbeza dengan confirmation anda. So, saya sarankan pastikan ada confirmation bila price masuk entry, bila price masuk zone. Pastikan ada confirmation dahulu sebelum masuk entry. So far, ini yang saya nak kongsikan kepada anda semua untuk goal pada hari ini, 9 hari bulan Oktober 2024. Jika ada salah dan silap saya dalam pengiraan, saya memohon maaf kepada anda. Jika anda rasakan ada kesilapan daripada sudut apa-apa yang saya ceritakan ni, anda boleh suarakan pendapat anda di ruangan komen. InsyaAllah kita akan berinteraksi lebih lanjut. Ianya lebih bagus sebab saya pun dapat belajar. Mungkin ada kesilapan daripada apa yang saya nampak. Sebab saya beritahu tadi, macam awal-awal tadi saya beritahu, saya berkongsi daripada apa yang saya nampak dan apa yang saya belajar. So, mungkin ada benda yang saya masih belum belajar. Anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya pun boleh belajar lagi. Begitu, alright. Dan yang terakhir, jika anda rasakan video saya ini bermanfaat, silalah like, subscribe dan share kepada kawan-kawan. Kepada yang masih belum subscribe, silalah subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng supaya nanti bila saya update saja ataupun saya upload video yang baru, anda akan mendapat notification. Begitu. Ting ting. Cik Apple ada upload barulah. So at least anda boleh nampak. Okey, maafkan saya sebab biasanya saya buat video pada waktu pagi, tetapi sekarang ni ada banyak benda yang saya perlu selesaikan pada waktu pagi. So bila saya berkesempatan, saya akan berkongsi dengan anda. Saya berkongsi daripada pergerakan apa yang terjadi sekarang supaya ianya lebih mudah
untuk anda melihat dan dalam masa yang sama membuat keputusan sama ada untuk masuk entry ataupun tidak. Ingat, hari ini news kita tak ada yang merah. News kita mungkin biasa-biasa saja, tetapi price masih bergerak seperti biasa. Betul tak? Okeylah, itu saja yang saya nak kongsikan. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. InsyaAllah kita akan bertemu dalam next video. Assalamualaikum dan bye-bye.